A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kullu man 'alaiha fan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ad-dunya adara akhirah wa man ahabba akhiratuhu adara dunya. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan sah pimpinan surau Al-Falah, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih lagi syukur atas semua nikmat, sama ada yang kecil atau yang besar, yang masih lagi Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita. Bukan saja yang nyata, bukan saja yang nampak, yang tersembunyi pun semuanya dengan izin Allah. Apa dia yang tersembunyi? Segala sifat-sifat kita yang elok, semuanya dengan izin Allah. Sabar. Ada orang sabar. Saya isteri, saya suami saya penyabar. Sabar itu pun daripada Allah. Tawaduk. Apa dia tawaduk? Merendahkan diri, takwa. Ini semuanya tuan-tuan adalah anugerah daripada Allah, dan anugerah yang paling besar yang selalu saya sebut dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah anugerah keimanan yang Allah Taala bagi pada kita. Mohon-mohonlah kiranya Allah Taala kekalkan sehinggalah hari kita dijemput masih lagi dalam keadaan beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari Sabtu baru ni tuan-tuan, abang Cina saya meninggal. Abang Cina. Kenapa saya panggil Cina? Anak Cina. Arwah ayah saya bela anak Cina. Dia ni beranak dalam penjara Kajang. Mak dia komunis. Mak dia bersalinkan dia dalam penjara Kajang. Kebetulan bapa saudara saya ni dia wada. Pengawal penjara. Dia bela. Lepas 2-3 tahun dia bela, dia meninggal. Arwah datuk saya bela pula. Lepas tu arwah datuk saya bela 2-3 tahun, arwah datuk saya meninggal. Kemudian abang Cina saya ni tuan-tuan, dia dibela oleh ayah saya, arwah bapa saya. Duduk dengan saya macam, bukan macam Cina, memang Cina, dengan mata sepet dia, dengan kulit dia. Baru meninggal hari Sabtu lepas 75 umur dia. Jadi apa yang saya nak cakap ni tuan-tuan, maknanya kita ni, Islam dan iman ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Adakah kita Islam dan iman ini disebabkan mak ayah kita Islam dan orang beriman? Tak. Itu asbab dia. Kalau nak tengok abang Cina saya tadi tu, mak dia komunis, bapa dia pun komunis. Zaman dulu kalau orang perempuan komunis tangkap masuk penjara Kajang, yang lelaki masuk penjara Pudu. Tapi nak jadikan cerita, dia diambil dan dibela. Hidup dalam masyarakat Islam, tak reti cakap Cina. Jadi baru-baru ni bila dia meninggal hari tu, talqin saya cakap jangan gunakan nama bapa dia. Bapa saudara saya tu nama dia Baci. Nama dia Osman bin Baci. Saya cakap sebut nama Osman bin Abdullah. Kita orang yang tahu, yang hidup kena bagi tahu. Bagi tahu. Yang dia ni sebenarnya bukan anak si Baci ni, dia anak orang lain yang tak tahu siapa mak ayah dia, tapi kita kena binkan Abdullah ataupun binti Hawa pun boleh. Jadi Islam tu tuan-tuan, wa iman siapa sekalipun, kalau Allah Taala pilih, dapat. Bapa saudara Nabi pun tak dapat. Ramai bapa saudara Nabi tak dapat. Abu Jahal tak dapat. Abu Talib pun tak dapat.
Ada di kalangan sepupu-sepupu Nabi pun ada yang tak dapat. Sepupu Nabi Musa, siapa dia? Qarun. Qarun. Sepupu Nabi Musa tak dapat iman. Mati dalam keadaan kafir. Jadi yang iman yang Allah Ta'ala bagi kita ni tuan-tuan merupakan anugerah, dan peliharalah iman ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan dengan kita insya-Allah. Sebab Allah Ta'ala tanya, nikmat aku yang mana yang kau nak dusta? Daripada dulu sampai hari ini, semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu mukadimah. Muka surat 79, kitab pengenawar malam pertama di alam kubur. Muka surat 79. Saya berhenti kat bawah sekali. Allah Azza wa Jalla. Terapi kerasnya hati. Hati siapa? Hati kita. Hati kita ni. Yang Nabi sebut ala wa'yal qalbu. Qalbu tu dia. Adakah hati yang dimaksudkan itu adalah hati kita yang betul-betul hati ini? Dalam kitab penawar bagi hati disebut qalbu yang dimaksudkan, yang dimaksudkan dalam kitab tasawuf itu adalah roh, dan qalbu itu juga adalah nyawa. Maknanya qalbu, roh dan nyawa itu adalah satu benda yang sama, bukan hati yang ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah, Nabi sebut. Dalam setiap badan manusia ada seketul daging. Dan ada daging itu adalah hati. Hati tadilah yang menggerakkan manusia ke arah yang diredai Allah Ta'ala ataupun dimurkai oleh Allah. Baik. Qala mu'allifu rahimahumullah maktub fi hadza kitab. Allah Azza wa Jalla memberitahu kita bahawa ubat mujarab yang mampu menyembuhkan hati yang keras adalah zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Disebut sini obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan hati atau membersihkan hati itu yang keras adalah zikrullah. Orang yang mengasakan diri dia bersih, itu bahaya. Orang yang merasa diri dia kotor, dia akan berusaha untuk membersihkan diri dia, dan mudah-mudahan di penghujungnya dia dapat membersihkan diri dia dan dapat dia mati dalam husnul khatimah. Tapi kalau orang yang rasa diri dia bersih, dia bagus, aku yang lebih baik, aku yang lebih tu, takut dalam masa yang sama sebenarnya dia adalah di sisi Allah orang yang tak bersih. Tu. Tu. Jadi maknanya apa? Ada perkara-perkara yang disuruh untuk melembutkan hati ataupun membawa diri manusia itu kepada redanya Allah. Pertama disebut membaca Al-Quran dan zikrullah. Dan malam ni kita masuk bab yang kedua, iaitu muka surat 80. Merendahkan diri dan menangis di hadapan Allah itu adalah terapi untuk hati yang keras. Merendah diri. Merendah diri. Apa makna merendah diri? Yang saya sebut tawaduk tadi itu merendah diri. Kadang-kadang kita Allah Ta'ala matikan hati kita, telinga kita, pendengaran kita. Mata kita Allah Ta'ala butakan. Nampak dosa orang lain tapi lupa dosa sendiri. Baru ni kisah kecoh. Budak lelaki tu bunuh girlfriend dia. Mula-mula zina, lepas zina bunuh, lepas bunuh potong perut, keluarkan janin, lepas tu bakar pula. Allah. Jahat ke? Jahat. Dosa ke? Dosa. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Tapi semua tu kalau dia taubat dengan Allah Ta'ala, sebab dia akan dihukum, masih lagi dia ada kesempatan. Tapi kita yang hari-hari mengumpat, memfitnah ni, kita kadang-kadang tak perasan sebenarnya dosa yang kita buat lagi banyak. Itu sebab eloknya belajar tasawuf ni tuan-tuan. Ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak.
Dia mengajar, mendidik diri kita supaya merendahkan diri. Apa sebenarnya tuan-tuan datang tiap bulan belajar berkenaan dengan mati, belajar berkenaan dengan akhlak mahmudah, belajar dengan akhlak jauhkan daripada akhlak mazmumah. Apa sebenarnya? Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tasawuf, apa yang diunjurkan kepada kita? Contohlah kalau malam ni katalah dalam surau ni campur lelaki perempuan ada 30 orang. Ilmu tasawuf mengajar kita gini. Dalam 30 orang yang ada dalam surau ni, akulah yang paling kotor macam tu. Dalam 30 orang yang dalam surau ni, akulah yang paling bodoh macam tu. Dalam 30 orang yang ada dalam surau ni, akulah yang paling sedikit amalan. Dan dalam 30 orang yang ada dalam surau ni, akulah yang paling hina di sisi Allah. Itu sebenarnya. Itu sebab orang cakap ilmu tasawuf tu senang belajar tapi susah nak amal. Kita selalu tuan-tuan rasa diri kita bagus, kita rasa diri kita hebat. Baru ni ada seorang Bilal tanya saya, dia cakap, Ustaz, Ramadan tu hari ada surau bagi sagu hati. Selalu surau memang bagi sagu hati lah pada imam, pada Bilal. Dia Bilal. Bilal ni tuan-tuan, Bilal ni satu jawatan yang hebat. Di antara kelebihan Bilal ialah Bilal yang ikhlas disebut. Jasadnya tidak akan hancur di dalam tanah. Dia sama macam orang menghafal Quran. Bilal yang tidak mengharap pembalasan manusia. Bilal ini dalam kubur besok, dalam kubur buminya tidak dimakan, jasadnya tidak dimakan tanah. Dia tanya saya, Ustaz, saya boleh ambil tak allowance? Saya cakap boleh. Harus surau ataupun masjid beri sagu hati ataupun allowance kepada AJK atau sama ada terutamanya imam dan Bilal dan Syiah. Saya tak suruh bagi banyak. Kalau macam Bukit Jelutong tu saya dengar imam dia gaji 8,000. 8,000. Bilal dia 4,000 gaji. Masjidil Haram tu tuan-tuan tahu, sepupu saya lama duduk sana Mekah. Masjidil Haram tu Imam Sudais tu dia punya gaji sama dengan menteri penuh. Menteri penuhnya gaji berapa? 18,000. Level dia sama dengan menteri penuh. Jadi apa hukumnya nak ambil tu? Saya cakap harus. Yang tak sedapnya Ustaz, dia cakap. Yang tak sedapnya ada di kalangan Bilal dan imam tu terus terang cakap, aku tak nak duit-duit ni, aku nak lillahi ta'ala. Tuan-tuan, sebenarnya kita nak nolak pemberian orang ni sebenarnya ada banyak kaedah dia, bukan gitu. Ambil. Apa salahnya ambil, lepas tu bila orang tak tahu, orang tak dengar, tak nampak, kita masukkan balik duit tadi dalam tabung. Kan baik. Ataupun kita ambil, kalau ada kita tahu orang tu miskin, memang kais pagi makan petang, kais petang makan malam, kita bagi kat orang. Saya tahu ada Bilal di antaranya Bilal ni yang pencen dulu, pencen 36, pencen 39, pencen 44, gaji pencen sampai 5-6 ribu, memang duit banyak. Tapi kalau Bilal yang tak ada pencen, dia nak ambil, dia boleh ambil. Tapi bila kita buat macam tu, menimbulkan rasa tak seronok pada orang lain yang nak ambil. Apa salah kita ambil duit tu, kemudian bila orang tak ada, kita masuk dalam tabung surau. Itu yang Nabi sebut, di antara orang yang mendapat lindungan arash di padang mahsyar besok ialah orang yang bersedekah tangan kanan tapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Itu. Saya takut apa tuan-tuan? Macam saya cakap tadi. Waktu kita cakap saya tak nak duit, saya tak perlu ni. Waktu tu saya takut ada dua perasaan dalam hati. Pertamanya apa? Pertamanya riak.
Yang keduanya ujub. Kita hari-hari ada perasaan ni tuan-tuan. Ustaz ada riak? Ada. Ustaz ada ujub? Ada. Ustaz ada sum'ah? Ada. Ustaz ada takbir? Ada. Sebab apa? Sebab saya manusia biasa. Dan semua sifat yang saya sebut tadi tuan-tuan adalah sifat-sifat yang menghapuskan pahala. Kita takut, kita rasa kita banyak pahala, kita takut, kita rasa kita ni ahli syurga, tapi di sisi Allah Ta'ala kosong. Rasa bagus kita nak. Riak dan ujub ni tak nampak. Macam saya cakap tadi, benda ni masih di dalam. Kalau tak jaga, dia akan keluar dua. Sum'ah dengan takbur tadi, tu dah nampak. Itu sebab kita diajar tasawuf. Kita diajar saban hari, saban masa kita dengar benda yang sama. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita. Bukan saja dalam surau. Kita pergi mana? Pergi orang kahwin. Ada berapa orang? 1000 orang. Dalam 1000 ni akulah yang paling bodoh. Macam tu. Itu ajaran tasawuf. Walaupun akulah yang paling miskin. Gitu. Walaupun hakikatnya kita banyak duit, kaya. Tapi kaya dan senang kita tadi itu adalah pemberian Allah. Kulluhu minallah tarji' ilallah. Semua benda yang dibagi tadi itu akan diambil balik. Sama ada dua cara. Sama ada Allah Ta'ala ambil keistimewaan ataupun pemberian tadi, ataupun Allah Ta'ala ambil nyawa orang yang dibagi. Kita rasa kita bagus, kita rasa kita hebat. Allahu Akbar. Senang benar syaitan. Macam ada orang cakap lah, apa guna pakai tudung kalau tak sembahyang? Tu syaitan cakap, betul lah. Sedangkan benda tu dua benda yang berbeza. Orang yang tak pakai tudung cakap, wah betul. Kita pun yang jadi imam, bukan imam sinilah, bukan imam dolah. Kita duduk pergi jadi imam kat depan, kita baca, kita rasa kita hebat. Ataupun kita duduk belakang, kita dengar orang baca, ini tak betul, kalau betul aku lagi. Itu yang disebut. Kenapa kita Allah Ta'ala letakkan ke belakang, orang lain ke depan? Tentu ada sebab. Sama ada keuzuran ataupun apa-apa sekalipun. Kenapa Allah Ta'ala tak pilih kita ke depan? Sebab orang yang depan tu mungkin ada kelebihan yang lain di sisi Allah. Namun begitu tuan-tuan, orang yang berada di hadapan tadi, macam saya cakap juga, tidak boleh merasakan kelebihan itu adalah satu perkara yang dirasa ujub. Apa dia ujub? Kagum dengan diri sendiri. Suara aku sedap. Aku punya tajwid lagi fasahah bahasa Arab aku. Kereta aku lagi besar pada kereta dia. Tu semua tu. Ada tak? Tuan-tuan ada rasa macam tu tak? Kalau tak ada, tuan-tuan wali. Wali karamah tuan-tuan malam ni semuanya. Tapi kalau ada, jaga-jaga. Kalau tak dijaga, riak dan ujub tadi akan keluar dua lagi. Yang ni iaitu sum'ah dan takbur. Allah. Merendah diri dan menangis di hadapan Allah. Berapa kali kita menangis di hadapan Allah? Berapa kali kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas beramal, selalu mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Hadirkan bayangan kematian, dahsyatnya kubur di hadapanmu. Dia cakap. Penulisnya cakap apa? Hadirkan bayangan kematian. Makna dia apa? Ingatkan. Selalu ingat
bahawa kematian itu sentiasa mengejar kita juga. Dan dahsyatnya kubur, dahsyatnya kubur. Sebab inilah satu-satunya tempat yang berjuta orang dah pergi, tak ada yang balik memberi kekabaran, melainkan daripada sumber-sumber yang Islam pegang, iaitu daripada Quran dan hadis. Dah pergi tak boleh balik dah. Dahsyatnya kubur di hadapanmu, ingatlah betapa besar dosa yang memisahkan antara dirimu dengan Tuhanmu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Rajinlah membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman. Berisi ancaman. Macam ayat yang saya baca tadi tu ancaman tak? Ancaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kullu man 'alaiha fan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, diulang 2-3 kali. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan. Tuan Imam ulang. Apa makna dia? Kamu semua akan mati, kamu semua akan binasa. Itu yang Arab tu menangis. Tapi ada juga orang Melayu nangis. Tanya dia, kenapa nangis? Faham ke? Tak. Habis Arab tu nangis, saya pun nangis. Tak apalah, sekurangnya hati kita lembut mendengar orang menangis membaca Al-Quran. Kan dia sebut tadi, menangis di hadapan Allah. Ayat apa selalu kalau tuan-tuan pergi masjid di Selangor, ayat Baqarah. Dibaca ayat apa? Fattakun nar. Diulang 3 kali. Apa maksud fattakun nar? Takutkanlah neraka. Jauhkanlah neraka. Fattakun nar. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutkanlah neraka. Sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu batan. Fattakun nar. Kalau Imam Abdul Karim tu, dia memang selalu baca 3 kali. Sebab apa? Sebab nak mengingatkan diri dia. Saya cakap ni tuan-tuan ingat saya bagus. Saya kadang-kadang saya rasa tuan-tuan lagi bagus pada saya. Tuan-tuan lagi lama beribadah pada saya. Tuan-tuan tak banyak bercakap, tak banyak dosa. Saya tetap bulan bercakap sini. Setiap percakapan saya Allah Ta'ala akan tanya besok di akhirat di hadapan tuan-tuan apa yang saya cakap. Sebab saya tuan-tuan hujung tahun ni kalau ada pemilihan Selangor buat pemilihan, saya memang saya tak nak pegang dah jawatan pengurusi surau. Allahu Akbar. Macam-macam. Kita pegang baru kita tahu. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah bulan sudah. Nak jawab anak bini punya hal ni pun besok tekan kangkang di hadapan Allah. Kenapa kita nak Allah? Saya cakap dengan dia, saya tak nak pegang. Memang kita pegang jawatan ni tuan, ada orang suka, ada orang tak suka. Itu perkara kedua. Masalah dia bila kita pegang maknanya kita akan ditanya. Berapa tahun kita pegang? 3 tahun? 3 tahun akan ditanya. Berapa tahun kita pegang? 2 tahun? 2 tahun akan ditanya. Dan setiap keputusan mesyuarat itu. Kadang-kadang kita dalam mesyuarat kita rasa kita pengerusi, kita boleh menentukan sesuatu, sombongnya kita. Allah. Nabi sebut sesiapa manusia yang dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah, tidak masuk syurga. Itu hadis sahih tuan-tuan. Bulan sudah saya cakap dengan tuan-tuan apa? Siapa yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk
syurga. Itu yang pertama. Malam ni saya sebut lagi satu hadis yang Nabi sebut, dan hadis itu adalah sahih. Sesungguhnya sesiapa yang ada di dalam hati dia sombong walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan tahu besar zarah tu besar mana? Lebih kecil daripada biji sawi. Sebesar zarah sombong ada dalam hati dia, dia tak masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk mana? Masuk lagi satu lah. Macam-macam masalah. Orang tak takut, tuan-tuan. Kontraktor datang jumpa saya. Ustaz, 40,000 projek, 5,000, Ustaz jangan tanya. Astaga. Dia cakap direct dengan saya, tuan-tuan. Ustaz, projek ada 40,000, Ustaz sign dia. 35,000 je buat. 5,000, Ustaz jangan tanya. Saya cakap saya tak nak sign. Dia cakap, kenapa Ustaz? Pengurusi lain sign. Saya cakap tunggu tahun depan dapat pengurusi baru datang minta sign. Allahu Akbar. Kalau surau masjid pun orang berani buat macam tu, apatah lagi kalau bukan surau masjid. Paling takut bendahari. Ni saya cakap tu sudah. Tambahlah bendahari itu meniaga. Duit lah bercampur. Allahu Akbar. Tapi janganlah lepas ni tak ada orang yang nak pegang pula. Itu masalah juga. Maknanya kena jaga. Kalau kita nak pegang, kena jaga sungguh-sungguh. Dalam jaga-jaga tu pun adalah satu dua nanti kita buat kesalahan. Sebab kita ni manusia. Rajinlah membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman. Kenapa rajin baca ayat Quran yang berisi ancaman? Sebab mengingatkan kita akan ancaman tadi. Iza waqatil waqi'ah. Apa cerita apa tu? Waqi'ah tu. Cerita kiamat. Laisa laha. Iza waqatil waqi'ah laisa. Saya dah lupa dah. Hafizatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu wasa wa qanat. Saya dah lupa dah, tuan-tuan. Tapi itu semua berkenaan dengan cerita dengan iza. Bacalah ayat-ayat Quran yang begitu. Baca juga kitab-kitab yang membahas akhirat atau mendengarkan kaset-kaset ceramah yang melembutkan hatimu. Penulis cakap, selain daripada membaca Al-Quran yang berisi ancaman kepada kehidupan selepas mati, baca juga kitab-kitab yang membahas tentang akhirat. Apa di akhirat? Apa yang dinamakan akhirat? Bermula daripada kematian itu adalah akhirat. Akhirat. Dan mendengarkan kaset-kaset ceramah yang akan melembutkan hatimu. Kerana lembut. Kenapa hati lembut? Sebab kita sedar bahawa satu hari besok kita akan lalui apa yang disebut di dalam kitab. Mati, kita akan lalu mati. Sakit mati, kita akan lalu sakit mati. Itu sebab kita ni selalu minta doa panjang umur. Betul tak? Kalau tidak pun kita selalu doa aminkan. Imam-imam baca doa panjang umur. Apa di antara doa panjang umur yang selalu kita baca? Allahumma tawil umurana. Tapi ada satu ustaz tu dia belajar Arab tinggi, dia cakap, ustaz, Allahumma tawil umurana tu tak apa kena. Yang kenanya bahasa dia lah, Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana. Dia Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa sahih ajsadana, sihatkanlah jasad kami. Tapi tuan-tuan kena ingat, setiap kali bila kita minta umur panjang, katalah umur kita lebih 63. Nabi wafat umur berapa, tuan-tuan? 63. Kita minta umur panjang 63. Setiap kali kita minta umur panjang,
Dan kita kena ingat bahawa umur yang panjang itu akan datang berserta dengan sakit. Ustaz, saya malam tadi tak boleh tidur lah, Ustaz. Itu sakit orang tua tu. Betul tak? Ya? Tak boleh tidur. Terkejut keempat, terkebil-kebil langsung tak boleh tidur. Itu sakit orang tua. Ustaz, saya buang air tak keluar. Itu sakit orang tua. Kencing tak keluar. Itu sakit orang tua. Susah tak jadi orang tua? Susah. Sungguh. Ni nampak macam okey ni. Sama macam saya. Saya 50 lebih dah saya rasa dah. Nampak luar macam okey. Dia macam kereta lama. Cat luar okey. Tapi carburetor lah lama. Sana sengit, sini sengit sikit. Kau tak makan ubat, sana jatuh, sini tergolek. Itu memang sakit orang tua. Tapi bila Allah Ta'ala bagi, maknanya kalau Allah Ta'ala perkenankan permintaan kita untuk umur panjang tadi, dia akan datang berserta dengan sakit. Dan sakit itu bahagian masing-masing. Ada yang cakap lain, dengar lain pun ada. Yang tak boleh buat kereta, silau. Itu sakit orang tua. Tak boleh buat kereta. Sakit perut. Kalau badan besar sikit, sakit lutut. Itu sakit orang tua tu. Itu sebab tuan-tuan, kenapa Nabi Muhammad itu diwafatkan umur 63? Sebab umur 63 itu sudah menjangkau umur tu tua. Kan disebut dalam kitab-kitab bahawa malaikat apabila Nabi berumur 60 hingga 63, malaikat selalu datang tasmik Nabi punya bacaan. Sebab apa? Takut Nabi ni manusia biasa dan takut Nabi terkena penyakit lupa. Maknanya Nabi tu badan ni macam badan manusia biasa. Memanglah disebut dalam sirah bahawa di antara sebab Nabi wafat itu adalah kesan daripada racun makanan. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur Nabi sampai 98. Macam dia turun tangga pun tak kuat dah. Maknanya tak boleh lari dah. Kalau tuan-tuan minta umur panjang, kalau tuan-tuan sampai 70, 80, maknanya kena reda dengan apa sakit yang Allah Ta'ala bagi. Saya tuan-tuan, saya selalu minta dengan Allah Ta'ala. Kalau boleh jangan bagi saya sakit yang berpanjangan, yang menyusahkan diri saya dan menyusahkan orang yang menjaga. Sakit terlantar yang berpanjangan ni, pertamanya dugaan pada orang yang sakit. Yang keduanya dugaan pada orang yang menjaga. Kalau boleh biarlah macam arwah mak saya. Pukul 2.30 dia telefon saya kata perut dia sakit. 3.45 dia meninggal. Maknanya hidup sebelum meninggal, sakit tidak menyusahkan orang lain. Berapa pun tak apa, tapi janganlah sakit itu menyusahkan orang lain. Bersikaplah kepada Tuhanmu layaknya seorang yang sangat memerlukan dirinya. Apa maksud dia tu? Bersikaplah kepada Allah layaknya seseorang yang sangat memerlukannya. Memerlukan apa? Memerlukan Allah. Bila kita memerlukan Allah? Bila kita memerlukan Allah? Sentiasa. Kita sentiasa memerlukan Allah. Sebab segala-galanya daripada Allah. Sebab kadang-kadang kita sebut beriman, tapi kadang-kadang kita dalam masa yang sama kita risau juga. Besok anak nak kerja apa, cucu nak kerja apa, itulah inilah. Kadang kita macam tak percaya. Apa saja yang berlaku adalah di bawah kuasaan Allah. Ibnu Abbas
Ibnu Abbas ni saya selalu sebut tuan-tuan, bukannya nama dia Abbas, Abdullah bin Abbas, anak Saidina Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda dalam sebuah doanya, "Ya Allah, bantulah aku dan jangan kau kalahkan aku. Tolonglah aku, jangan kau celakakan aku. Buatlah makar untukku, jangan kau buat makar yang menyerangku. Tunjukkanlah aku dan mudahkanlah petunjuk itu datang padaku. Tolonglah aku menghadapi orang-orang yang menentangku. Ya Allah, jadikanlah aku di hadapanmu sebagai hamba yang bersyukur, berzikir, takut, patuh dan beribadah padamu. Kepadamu lah aku kembali." Tuan-tuan tengok Nabi punya doa. Sedangkan dia seorang yang rasul yang tak ada dosa. Kita kadang-kadang imam baca doa pun kita malas nak amin. Dah lah tak ada doa jenis. Bukan orang sini, orang Colombia. Tuan-tuan kalau tengok Saidina Umar sebut apa? Saidina Abu Bakar sebut Nabi ketika berdoa tangan dia, Nabi jadi imam, Nabi berdoa tangan dia angkat dan lengan baju Nabi ni turun sehingga menampak-nampakkan siku Nabi dan lengan Nabi berdoa gini. Dan Nabi berdoa bersungguh-sungguh. Maknanya doa Nabi, maknanya Nabi berdoa bersungguh-sungguh dan kita sepatutnya amin pun amin sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gini. Sebab kiblat doa itu adalah langit. Kiblat ada berapa? Kiblat ada dua, semayang depan Kaabah, tapi kiblat doa itulah langit. Pintu langit. Doa gini. Ini dia duduk sini. Amin, amin, amin. Tak habis lagi amin. Bukan orang sini lah tuan-tuan. Orang Colombia tuan-tuan. Saya bukan nak kata tak. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan berdoa menangis depan Allah? Tanya diri. Doa nak menghadirkan nangis tu bukan satu benda yang senang. Bila kali terakhir nak menangis, kena betul-betul kita menghadap Allah dan kita yakin Allah Ta'ala tu dengar apa yang kita doa, waktu tu baru menangis. Bila kali terakhir ataupun kita sujud. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok sufi-sufi tu, saya dengar dalam kitab-kitab lah dia sebut orang yang dekat dengan Allah, makam wali ni tuan-tuan, di semayang tu dia menangis. Sebab apa? Waktu dia semayang tu dia seolah-olah dengar bercakap-cakap dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Menangis. Tuan-tuan pun kalau betul-betul baca, tak cari cuba buat malam ni. Ikhlaskan hati, baca Qul huwallahu ahad tu dengan makna dia sekali. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat berlindung, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak beranak. InsyaAllah boleh nak. Ya Allah, terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkan doaku, kukuhkanlah hujahku, tajamkanlah lisanku, berilah hatiku hidayah dan singkirkan noda hitam dari hatiku. Siapa yang berdoa ni tuan-tuan? Nabi. Ibnu Abbas cakap Nabi berdoa. Terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah doaku, kukuhkanlah hujahku, tajamkanlah lisanku, berilah hatiku hidayah dan singkirkan noda hitam dari hatiku. Dia berdoa. Ada orang bertanya, dia cakap doa dah lama dah. Kenapa Allah Ta'ala tak kabulkan doa saya? Kalau Allah Ta'ala dengar doa saya, tentulah Allah Ta'ala kabulkan. Doa ni tuan-tuan,
doa, semua doa Allah Ta'ala dengar. Kita berdoa, bila kita berdoa ya, maknanya pahala berdoa tu dah dapat. Ada doa yang Allah Ta'ala makbulkan di dunia, ada doa yang Allah Ta'ala akan makbulkan di akhir. Ada doa-doa yang kita minta, kadang-kadang benda tu di sisi Allah tak baik untuk kita. Ada. Contohnya kalau kita minta kaya, Allah Ta'ala tak bagi kaya, maknanya kaya tu tak kena dengan kita. Tak kena. Mungkin kalau Allah Ta'ala bagi kita kaya, kita akan jadi lain. Jadi Allah Ta'ala bagi pertengahan. Tapi kalau ikut dalam kitab fiqh, kaya itu maknanya lebih. Apa yang tuan-tuan perlukan pada hari ini, kalau tuan-tuan dapat lebih pada apa yang perlu, itulah kaya. Itulah kaya. Jangan berputus asa berdoa. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bila sesuatu benda kita dah ikhtiar dah apa? Wa ila rabbika farghab. Serahkanlah kepada Allah Ta'ala akan segala-galanya. Siapa sini yang tak nak anak dia semua dapat ijazah, semua kerja pegawai, betul tak? Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Ada tak orang Allah Ta'ala bagi anak dia tujuh, dia semua menara gading dan semua pangkat besar? Ada tak? Ada. Ada. Tapi bukan semua orang dah dapat. Kita yang tak dapat, bersangka baiklah dengan Allah, sesungguhnya apa yang ada pada kita hari ini adalah terbaik untuk kita. Ini bulan 13, 14. Itu sebab tuan-tuan disebut ada tiga tetamu Allah yang dirahsiakan. Tiga tetamu Allah yang datang, tapi Allah Ta'ala rahsiakan. Pertama apa? Pertama takdir. Qada dan qadar. Kita tak tahu besok macam mana takdir kita. Takdir kita. Apakah kita besok Allah Ta'ala takdirkan kita dapat datang semayang maghrib lagi macam ni ke? Itu pun tak tahu. Gitu. Ataupun mungkin juga besok kita semayang dekat tempat lain yang lebih baik ke, masjid ke? Itu takdir. Itu menjadi rahsia Allah. Kita tak tahu besok apa jadi. Kita boleh, macam biasa saya sebut, kita menganggarkan besok apa yang berlaku pada hari ini akan bersama-sama berlaku esok. Yang kedua, tetamu Allah yang dirahsiakan. Yang kedua, rezeki kita. Rezeki ni tak semestinya duit, makanan. Rezeki kita besok, dapatkah kita sembahyang, dapat kita zikir, kita tak tahu besok. Hari-hari benda tu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Kalau maghrib tadi kita dapat makan nasi goreng USA, besok mungkin maghrib malaikat yang menjaga rezeki cakap untuk Polan bin Polan ni maghrib besok dah tak ada rezeki. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tetamu Allah yang dirahsiakan. Apa dia? Maut. Mati itu adalah tetamu Allah yang dirahsiakan. Hari ini kita dapat datang sembahyang maghrib berjemaah. Isyak sekarang insya-Allah kita dapat datang sembahyang berjemaah. Tapi besok mungkin kita tak datang surau, tapi orang bawa kita ke surau dan orang sembahyangkan kita. Ini semua benda yang saya sebut ni tuan-tuan, hari-hari berlaku. Kalau tak berlaku di sini, di mana-mana saja. Maknanya kita sentiasa didatangi tiga tetamu ini tanpa kita sedari. Dan disebut malaikat maut datang memberi salam pada kita. Satu hari
Boleh dikatakan lebih pada 70 kali. Kita tak dengar je. Dah penghujung dah tuan-tuan kita ni. Dah penghujung dah. Tambah kalau yang dah 60, 70, minta maaf lah 80 lagi pula. Cuma apa saya nak pesan pada diri saya dan juga tuan-tuan. Macam saya cakap tadilah, kalau tuan-tuan boleh ingat setiap masa, kat mana pun tuan-tuan pergi, bawa apa yang diajar tasawuf tadi, apa yang diajar akhlak tadi, bawa ke mana saja. Kat pejabat, dalam pejabat ada berapa orang? 50 orang. Dalam 50 orang ni, akulah yang paling kotor. Dalam 50 orang ni, akulah yang paling banyak dosa. Macam tu. Sebab tasawuf itu mengajar, celalah diri kamu sebelum kamu mencela diri orang lain. Besok contoh, kata balik kampung, kita berlongkok ramai, adik-adik ramai. Walaupun dalam yang ramai-ramai tu nampaknya macam kita yang alim, tapi dah waktu tu nak bawa tunduk tadi tu. Tunduk. Dalam ramai-ramai adik-adik ni, akulah yang paling banyak dosa, ya Allah. Kalau tuan-tuan boleh bawa perangai tu, sikap yang tadi saya sebut tadi, dekat mana-mana pun, tanpa lupa, tuan-tuan akan makam naik. Tak percaya, besok malam ni habis cerita, lepas isyak kan tengok, ingat lagi tak? Tak ingat. Sebab tasawuf ataupun ilmu akhlak itu selalu kena dibelajar dan selalu diingat. Baik. Ada apa nak tanya? Tak ada apa dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sebut. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Permudahkanlah urusan kehidupan harian kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, sihatkanlah tubuh badan kami, murah dan berkatilah rezeki kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala dan musibah dan wabak penyakit, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, hiasilah kehidupan kami dengan akhlak yang terpuji, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada akhlak-akhlak yang tercela, ya Allah. Tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang benar itu benar, ya Allah. Rezekikanlah kami agar dapat melakukannya, ya Allah. Tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang salah itu salah, ya Allah. Berilah kami dan seluruh ahli keluarga kami kekuatan untuk meninggalkannya, ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, bahagiakanlah kami di dunia dengan menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Bahagiakanlah kami ketika sakaratul maut dengan mendapat mengucap kalimah syahadah-Mu, ya Allah. Bahagiakanlah kami di kubur dengan mendapat nikmat-Mu di dalam kubur, ya Allah. Bahagiakanlah kami di mahsyar dengan mendapat lindungan arasy-Mu di mahsyar, ya Allah. Bahagiakanlah kami di mizan dengan mendapat buku catatan di tangan kanan, ya Allah. Bahagiakanlah kami di titian sirat, ya Allah, agar kami dapat meniti titian sirat-Mu seterusnya ke syurga lah hendaknya kami, ya Allah. Ar-Rahman ya Rahim, kepada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang sedang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit kami, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami yang berhajat, Kau tunaikanlah hajat baik kami, ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami dalam masalah, ya Allah, Kau keluarkanlah kami daripada masalah tersebut, ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha, ya ini dalam keadaan Islam, ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami dan seluruh ahli keluarga kami yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan mereka berada di tempat yang dilindungi dan seterusnya ke syurgalah hendaknya mereka dan juga kami ya Allah, bagi bertemu dengan-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan para nabi-Mu terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.